Ben. Assalamualaikum follower Majalah Nona. Apa khabar semua? Kita tak lama lagi akan bertemu dengan bulan Ramadan. Sekarang dah 20 Syakban. Tak lama lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. So Nona on air kali ini sangat istimewa. Kita bersama seorang tetamu yang sangat special. Saya pun nervous untuk bersama dengan beliau. Bersama-sama juga kita pada hari ini adalah Managing Editor Majalah Nona iaitu Kifi Razak. Kifi, apa khabar? Assalamualaikum, hai semua viewer Nona. Ramadan tiba, bakal menjelma Ramadan. So sebelum kita bersama dengan Datin Nur Hafizah yang sangat kecoh, saya tahu dia sangat kecoh kalau dekat TikTok tu lah, dia kongsi macam-macam tips lah dengan cara dia dengan celoteh. Tapi banyak unsur-unsur nasihat-nasihat ataupun tips yang disampaikan. Tapi sebelum tu, I nak cakap sikit kepada semua, kali lagi membawakan secara eksklusif Nona Superwoman Award yang bakal diadakan secara langsung Disember, insyaAllah Disember. So pastikan adakah anda di antara calon-calon untuk membawa pulang anugerah ini. Seperti kita tahu 2000 berapa Maizan, 2018 dengan 2020 ya kita pernah adakan. 2 tahun kita pernah adakan dan antara nama besar dia sempat minum Hantu kopi. Kita tak bagi dia cakap, dia sempat minum kita ni popek, dia sempat minum Datin. Okey, antara nama-nama Superwoman yang sebelum ni anugerah Nona Superwoman, Tan Sri Rafida Aziz, Nilofa, Datuk Siti Nurhaliza, siapa lagi ni, Datuk Nicole David. Itu di antara wanita-wanita yang Majalah Nona sendiri hargai pengorbanan dan jasa mereka, dan mereka juga menjadi inspirasi terbaik kepada Majalah Nona. Okey, so kita nantikan Nona Superwoman yang bakal berlangsung pada Disember 2022. Adakah calonnya ialah Datin Fiza? InsyaAllah. InsyaAllah. Okey, Datin Fiza, mulakan hari ini dengan sedikit kata-kata doa. Okey, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, dan kita mulakan dengan Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Amin. Okey, alhamdulillah. Terima kasih saya nak kena cakapkan kat Hamizatul, dekat Diana, dekat Kifi yang jemput saya untuk live hari ni. Dan Masya Allah, terima kasih dengan saya nak kalau kabut sikit hari ni pasal apa nak pergi umrah lagi 5 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Ramadan tiba. Ya. Bagilah I perkenalkan Datin dulu. Okey, silakan. Perkenalkan Datin dulu. Kita dah potong trik lah. Silakan. Itulah. Kita ni tengah beraya ni kan. Saya pun nervous ni. Okey, Nona on air kali ini kita dengan topik usahawan Ramadan bersama Datin Nur Hafizah Saad, atau lebih mesra kita panggil Datin Fiza. Betul tak? Ramai juga yang panggil saya bila saya pergi Mekah, dia pun jumpa saya kat Mekah. Datin Arayan. Dia pun panggil Datin. Datin Arayan. Okey, Datin Fiza merupakan CEO Arayan Hijrah Global Sendirian Berhad. Datin Fiza ni pun bukan sebarangan orangnya. Pernah mewakili Malaysia dalam aktiviti sukan paintball hingga peringkat dunia. Dia tahu ke? Peringkat dunia tu saya respect gila. Saya paling takut main paintball. Okey. Datin Fiza juga pernah menerima anugerah cemerlang dalam bidang unit trust. Datin Fiza berasal dari Lubuk Buntar, Serdang, Kedah. Betul tak? Betul.
dan ini fokus untuk menarik lebih ramai orang untuk mencintai Al-Quran. InsyaAllah. Datin Fiza, Majalah Nona ingin mengucapkan ribuan terima kasih dalam sibuk-sibuk nak pergi ke umrah tu, sudi menerima lamaran Nona on air pada pagi ini. Allahu Akbar. Saya berbesar hati. Nona adalah nama yang besar sangat-sangat. Nama yang besar yang semua orang tahu dan saya antara orang peminat majalah Nona. Thank you for your Datin support. Fiza boleh dikatakan setiap bulan mengerjakan umrah kan? Ya, setiap bulan. Saya bukan buat jamaah tapi saya pergi setiap bulan. Boleh cerita tak pengembaraan yang bakal mungkin menyambut puasa nanti tak lama lagi? Pengembaraan yang akan berlangsung nanti? Apa beza Datin kalau kita pergi umrah hari biasa dengan umrah pada bulan Ramadan? Beza banyak. Okay, dia macam ni ya. First of all, kalau kita tengok pahala dia dulu. Pahala kalau pergi puasa, masa bulan puasa bersamaan dengan macam pahala orang pergi mengerjakan haji. Yang tu dah kita dah tahu datang pahala. Tang lain ialah kita nak menghayati kali ni Ramadan for first time saya nak bawa satu family termasuk dengan staff saya untuk menghayati perjalanan Duyufur Rahman. Bestnya. Jadi saya tunjuk macam mana daripada bulan 12 kita pergi setiap bulan, kita melibatkan penglibatan berkongsi rezeki bersama Arayan di sana, kita bagi sedekah orang di sana, cari penduduk-penduduk yang susah di sana. Dia ada kaum-kaum petani dan kita macam last month kita sembelih dekat 100 ekor kambing untuk disedekahkan. This month pun kita aim untuk panggil lebih ramai follow untuk join. Kita bagi makan orang di Mekah. Kita bagi sedekah subuh. Saya nak ajak orang macam mana kita dalam hidup ni, kita berurusan dengan Allah ni, kadang-kadang kita kena buat macam mana orang putih kata, give and take. Give tu dengar dulu. Jadi kita bagi sedekah dekat kawasan sana, start dengan sedekah subuh. Dan saya suka pergi sana pasal bulan 12. Masa saya pergi bulan 12 bila mula-mula boleh buka umrah tu, saya doa, ya Allah Tuanku, jemputlah aku setiap bulan. Pandanglah aku dan jemputlah aku setiap bulan pasal saya ada kita akan sembang nanti pasal Ryan nanti. So saya kata saya nak bawa doa Ryan dan mak saya setiap bulan. Okay. Kalau you kata tadi kan, you pergi sana, you bersedekah, you membuat amal kebajikan, ada pula netizen yang akan kata, habis dekat negara kita ni pun ramai yang miskin, ramai yang terkesan dengan ekonomi yang semua tu macam mana pula? Maksudnya dia bukan follower Arayan lah tu. Kalau dia follower Arayan, dia tak berkongsi rezeki bersama Arayan, dah bantu setiap minggu 100 keluarga. Kami pergi keluar untuk during PKP. Kita bagi bantuan dekat situ. Setiap minggu kita akan bagi kepada 100 keluarga. Dan selain pada tu, kita masa banjir pun saya turun padang. So bukan sahaja di Mekah, di sini pun saya buat. Masa kita pergi hantar Quran ni pun ada urusan orang dekat Kelantan minta Quran, kita akan hantar Quran. So bukan saja di Mekah, hanya saya highlightkan di Mekah tu pasal bukan kita pergi selalu Mekah. Betul. Dan di sana pahala dia lain, di bumi yang penuh dengan barakah. Dia macam ni, kita along the way kita bagi sedekah, tetapi bila kita nak pergi rumah Allah, jadi tetamu Allah, hai, kalau kita tak boleh kepung kiri kanan kita nak bawa, rugilah. Allah tu sampai duk cakap kan, tangan dia duk naik tu gelang, gelang Mami Jarum tu saya nampak tu. Dia nak buat bagu mana, dia main kat belah sana, betul tak? Dia nalap macam, dia buat style amal gila rempah lah, jadi gelang kena ada kiri kanan. Tadi tadi I duk tunjuk ni Nona Award this year akan diadakan. Datin, I sangat suka bila I tengok you dengan Quran yang bling-bling tu. Macam mana kalau boleh share sikit, macam mana boleh dapat idea? Mungkinlah ada orang yang tak tahu kan. Quran bling-bling tu kerana I rasa you di antara yang pencetus kepada Quran bling-bling yang nampak mewah ni. Dia macam ni, bermula pada tahun 2012, saya adalah peneraju Al-Quran tagging di Malaysia dan peneraju Quran Swarovski ataupun kristal di Malaysia. Masa orang tak buat lagi, dan satu benda yang bukan yang senang, mula-mula saya buat dulu, orang petikaikan apa kena letak benda atau Quran. Quran kalau RM18 pun boleh baca, kenapa letak nota, macam-macam orang kata. So saya bermula pada tahun 2012, selepas saya dapat malam Lailatul Qadar pada tahun 2012, saya berhijrah tahun 2012. Sebelum tu I was like, first time I'm afraid, I was terrified. Rambut you know. Malaysia Fashion Week tu I antara yang the front row lah. So now I back row lah.
Wah. Once upon the time lah. Once upon the time. Awak so ada glamour girl lah. Speechless Kipi. Pasal tu dia boleh buat dia boleh buat 361 round macam besok memang dah tu diri dia. So bila saya dapat apa dia? Hidayah datang. Tu kita pun beransur lah diri. So bila saya dapat Hidayah tahun 2012. Bila balik daripada wakil Malaysia untuk main paintball di Oklahoma. I was a Malaysian paintball ambassador masa time tu. Main paintball saya tak tahu, saya tak highlight pun pasal tu, tiba-tiba punya Nona tahu pasal tu. Mestilah, Okay. kita buat research. Oh, Masya Allah. Saya masa sebelum saya dapat Hidayah tu, I quite an adventurous person. Saya even terjun bungee jump di New Zealand setinggi 24 tingkat. Wow, respect gila lah Datin. Pasal dalam hidup saya kata macam mana tau? Dalam hidup ni kalau you nak buat betul-betul, buat sampai jadi, buat sampai you rasa dalam hidup ni aku pernah buat. So bila saya dapat idea tahun 2012 tu, actually bukan dapat idea bermula dengan untuk jual Quran. I'm a consultant and I'm still a consultant and I one of the top consultant. Kalau tengok award di belakang, hanya bila kadang-kadang netizen tanya kat saya, apa dia award di belakang tu, saya kata saya beli kat kedai RM2. Pasal I don't like to emphasize on the award. So siapa yang tahu saya, so I tak mahu orang tengok I as a consultant. I suka tengok orang tengok I as a makcik jual Quran. So bila saya dapat Hidayah tahun 2012, saya pergi dengan belajar dengan Ustazah Datuk Dr. Fatimah Zahra. Dia dah jadi. Saya pergi kelas setiap hari. So bila in the same time, masa time tu, saya ada persatuan yang saya join as one of the head humanitarian squad. Humanitarian squad orang-orang susah. Daripada dulu masa rambut I Tina Turner kan, kepuk-kepuk lah, kepam-kepam lah menyestai rambut masa time tu kan. Berkarat. So antara projek yang rumah terbakar 16 biji rumah. Semua ada lah. Tolak turun kala nak buat macam mana? Beli kat Danau. Okey, yang rumah terbakar di Ulu Kelang. Yang saya tolong. So tak ada orang. So, dulu tu saya antara orang yang tolong tu dan aktif dengan humanitarian squad. So bila saya buat macam tu, tetapi bila saya dapat Hidayah untuk buat aku minat Al-Quran dan kalau aku boleh bagi benda ni suka, it's an achievement. Lain siapa ni yang tersangkut ni? I macam tengah-tengah je tu? Datin punya line Is tersangkut. it my line? Ya. Okay. Saya punya line tersangkut yang line dia. Dia nak nyanyi lagu Tina Turner ke nak nasyid? Line pula dol. Datin dia macam tak bergerak dah tengok Datin lah. Kita bernasyid je lah. Wala'al badru ala. Betul lah, dia keras pula. Dia keras dah. Hello. Ada follower cakap 361 round Datin. Dia suruh buat 361 round tu yang start. Okay. 361 round. Terus start. Membetulkan keadaan, membetulkan doa tu dia muncul dah. Okey, dah muncul kembali. Okey. Ika. Okey. Okey, dah boleh. Dia start nak tutup internet yang lain. Dia duk keras. Banyak sangat tu pakai internet tu, live sana sini tu. Saya punya telefon pun 25 biji telefon. Oi, 25 biji telefon. Kipi, boleh? Okey. Ada? Telepon. 25, 1. Saya bagi lagi je. Okey, dah boleh dah ke belum? Belum. Datin, nampak Datin duk tengah-ngah lagi. Tu dia Datin hilang buat sementara. Nanti tak try ni. Sementara kita tunggu Datin Sat. Boleh. Kifi, kita punya Nona Superwoman. Promo lagi Kifi.
Nona Okay, Superwoman. so kepada mereka tadi yang cuma. rasa mereka selayak-layaknya untuk menerima anugerah, boleh usulkan kepada majalah Nona. Sebenarnya kita lihat potensi-potensi wanita untuk tahun ini, siapa yang boleh beri inspirasi kepada ramai wanita lain, itulah yang kita akan mengangkat Cuma martabatnya, mana dah? mengangkat reputasinya Boleh. sebagai wanita inspirasi Nona. Tu dia dah muncul dah tu lah. Hampa duk live sana sini, live sana sini. Kita Lepas tu minum duk dulu. tengah duk kerah kat situ. Dia tu duk kerah kat situ. Tarik nafas, Kita tarik tak ada nafas. ayam. Kita ada ayam. Okey dah. Okey. Sebelum dia kerah balik, Alright. baik Datin sambung cepat tadi. Sambung kat mana tu? Okey, lepas tu saya belajar dan as a unit trust consultant, saya antara yang achieve top consultant of the year. Malahan saya jadi agency manager yang mana selalunya orang buat setengah, saya buat dalam masa 6 bulan. Group agency manager usually 5 tahun, saya buat dalam masa setahun. And saya pecah rekod tu dan alhamdulillah rezeki. Tetapi bila saya dapat hidayah tahun 2012, I kata kalau I can sell unit trust to people, if you are so good as a sales person, kita macam tu. Pasal saya dalam property pun antara orang yang ternama dalam property. Saya dengan MK Land, I'm a troubleshooter dalam MK Land. Saya pernah dibeli oleh Datuk Gua Chimeng untuk join Pulai Spring Resort as a troubleshooter. So saya kata, if I can sell yang tu, apa kata I convert untuk orang minat Al-Quran. If you are so good, you sell Al-Quran. Jadi saya kata apa? Okey, tak apa. So dalam masa time tu, saya come up with the idea apa yang saya belajar. Kebetulan saya memang daripada dulu, saya adalah ulat buku. Bukan ulat bulu. Pasal tu kahwin umur 40. Kesian. Nak macam mana? I simpan lama, you know. Nak tajuk, nak bagi dia ranum sikit. Kalau dia kelat, kalau muda-muda. Getah banyak gelat. Pasal muda-muda kan jadi tinggal tanda. Dia habis rambut. So bila saya manage to jual 10 masa time tu tahun 2012, saya jumpa jodoh tahun 2014 dan the first kali my husband terkejut. Dia kata, why you nak buat Al-Quran when you are still a consultant? Saya kata dia, when people beli Al-Quran and I manage to jual walaupun sebiji, it's an achievement for me. Pasal pun tak semua orang minat Al-Quran. Al-Quran ni ada merata. Al-Quran wujud sebelum saya wujud. Okey. Tetapi orang boleh lalu depan Al-Quran, orang boleh, tak ada siapa minat nak beli Quran. And bila Ryan come up with the idea Quran ni, orang tengok dia punya mahal. So antara nama-nama benda-benda yang wujud ialah kenapa nak kena beli Quran mahal. Han tak mau beli, han duk diam-diam lah. Aku kan jual kat Han. Dia dah. Han duk diam-diam. Yang nak beli. Jadi ada yang tengok, kenapa bubuh stiker? Kenapa bubuh yang tu? Yang kenapa ni memang ada ramai. Dia analyse sampai paralyze. Biar dia duduk sebelah. Okey. Tetapi orang macam ni, bila saya duduk, masa dulu kita come up with the idea, Al-Quran saya tulis nota. Masa tu tak ada melekat lagi tau. Dan bila saya kahwin, my husband tanya, kenapa you nak fokus Al-Quran? Saya kata bila saya manage to jual Al-Quran, saya rasa lagi seronok daripada saya manage to bagi orang buat duit. Pasal mendekatkan orang dengan Al-Quran ni adalah benda yang saya transform kenapa saya suka Quran. When I dapat hidayah tahun 2012, I rasa kemanisan melekatkan diri dengan Al-Quran and I want people to feel the same thing. So kalau saya tak boleh buat yang tu, I feel. Pasal apa? Nabi kita bukan jutawan atau billionaire apa semua. Tapi Nabi kita sebelum meninggal, dia kata aku tinggal 2 untuk umatku. Aku nak umat aku genggam betul-betul gigit. Okey, satu adalah sunnah yang mana dah punah. Okey. Nombor 2 adalah Al-Quran. Menubuk kita. So berapa ramai kita yang refer balik kat Quran dalam cara hidup kita, macam-macam benda dalam hidup. So saya kata okay, I want to make people love Al-Quran. In the same time bila saya pergi belajar, saya tanda apa dia doa hari ni, apa dia nota hari ni. So saya letak kat Quran tu dan benda tu menarik minat orang. Okay, yang ramai orang tak tahu ialah daripada mula saya jual Quran sampai hari ni, hang bagi dia bercakap, Kifi dia akan bercakap. Okey, hari pertama kami jual Quran sampai hari ni, setiap hasil jualan Al-Quran dia akan terbahagi pada 3 tabung. Satu tabung tahfiz RM15,
Satu, tabung saham akhirat yang mana kita akan buat sedekah untuk apa-apa projek, untuk Ramadan, untuk bagi ni. Nombor 3 adalah tabung yang kita akan buat untuk apa-apa saja benda yang mengena mengenai untuk orang susah ke apa semua. Yang ataupun kita panggil golongan Allahu Akbar. So kita ada 3 tabung. So setiap Al-Quran yang kita jual tu, kadang-kadang orang tanya, Datin boleh bagi kurang lagi tak? Boleh kurang lagi tak? Saya dah memang ada tabung. Saya tak jual benda untuk buat keuntungan untuk saya. Pasal tu bila kadang-kadang mereka kata saya, oh duduk jual Al-Quran sampai bawa Mercedes. Hello friend. Ama unit trust consultant, I bawa sebelum jual Quran lagi. Betul. Tapi mereka tak nampak pasal makcik jual Quran. Dia tunjuk dia jual Quran. Jadi bila kita memang salurkan itu, jadi hasil jualan Al-Quran daripada dulu memang membantu orang. So yang tu kita buat daripada mula, dan my husband kata tak apa, kalau betul-betul you nak buat Al-Quran ni, buat sampai jadi. Datin kata Datin menemui hidayah pada tahun 2012 dan kabarnya turning point tu bermula pada bulan Ramadan kan Datin? Yes. So, apa definisi Ramadan kepada Datin? Allahu Akbar kabirah. Nak cerita pasal definisi Ramadan ni adalah antara suara yang saya rindu masa malam 23 tahun 2012. Masa saya dapat Lailatul Qadar. Tetapi saya masa time tu, of course kita tak berhijrah lagi, tetapi nak dekat diri dengan Al-Quran. So saya antara orang yang saya tak nampak kenapa nak kena dekat dengan Quran. Bila dulu mak kata, Fiza pergi belajar Quran. Saya selalu kata mak saya, mak, Quran ni nak belajar apa sangat? Mak dah boleh mengaji sudahlah. Dah kena belajar tafsir. Mak ni, Quran ni dalam bahasa Arab, kalau kita nak korek sampai nak tahu susah lah macam tu, macam nak pergi kerja. Lepas tu dia tahan pergilah kelas agama. Kalau mak duduk KL, mak pergi dah kelas agama. Mak, kelas agama yang duduk semua orang tua-tua. Dia pun dah tak kerja. Tunggu besok-besok tua bisa pergi duduk. Kita kena ada jawapan. This is the real life. This is the real world. Kita tak usah ceritakan, ya nanti saya pergi belajar agama. Yang tu hang berlakon je dalam social media. Hello friend, this is the real world lah weh. Hang jawab macam tu kat mak hang. Mak, nanti dah tua pergi lah mak. Mak pun dulu berumur berapa? Mak pergi masjid. Betul tak? Betul. Kita, ni dah dalam social media kita dah tak apa. Nanti saya pergi. Saya memang mendekatkan diri dengan Al-Quran. Hang duk berlakon ke orang kan? Hello. Mana tahu. Speak for Islam lah. Dulu kan dia macam tu. So apa yang saya cakap ialah bila kita, pasal tu bila saya jual Quran, saya berlandaskan dengan pengalaman saya sendiri. Apa yang bukan buatkan orang macam saya minat dengan Al-Quran. Pasal tu Ryan ada macam-macam tagging. Tagging kalam cinta untuk suami isteri. Berapa ramai orang hari ni rumah tangga lintang pukang. Okey. Tagging untuk doa. Berapa ramai orang hantar pasal doa selain doa makan. Doa kenyang pun orang lupa. Doa tandas pun tak tahu. Lari pergi belayak. Dah nak meruah dah. Betul tak? So tak tahu keluar-keluar dia berkata kaki kiri ke kanan. Tak tahu dua-dua kaki kot masuk tadi. So moral of story ialah kita nak bagi orang dekat diri dengan Al-Quran. Kita memulakan cantikkan dengan Al-Quran tu. Dan ada yang akan petikai. Kenapa nak cantikkan Quran? Okay, tapi jangan jawab yang tu lagi. Kita dekat tadi. Bila masuk Ramadan, dia adalah turning point yang saya rasa saya nak dekat diri dengan Quran. Pasal saya rasa kemanisan dia. Kalau nak cerita pasal macam mana turning point dia, saya rasa 3 jam pun tak habis Nona akan dengar live saya. Saya pernah buat video tu bila yang berbahagia tuanku Permaisuri Siti Aisyah tanya saya personally mengenai hijrah saya, yang saya tunjuk Al-Quran yang saya dapat, yang buatkan saya tergerak hati nak cari Quran tu. So pasal tu saya kata dalam hidup ni bagi hadiah ke orang Al-Quran. Bagi hadiah kat diri kita Quran. Adakan habit satu rumah, bukan satu Quran. Setiap orang kena ada Quran dia tersendiri. Kita tak share telefon kan? Kenapa Quran kita share? Betul. Mana kita nak tahu? Saya pernah macam mana dalam hidup saya di sekolah saya tak ada kawan. Dekat siapa saya nak luah? Jadi bila kita ada diary, kita tulis kat diary. Tetapi kalau kita ada Quran, kita ada tagging khas mengenai soul to jannah. So, tagging khas mengenai rumah tangga, tagging khas untuk SMR tagging, iaitu sakinah mawadah warahmah, mengenai ketenangan hidup. Semua ada dalam tagging tu. Kita bagi orang yang selama ni lost direction, dia duk pakai waste. Dia waste dia punya time untuk patah balik ke Al-Quran.
Lepas tu bila orang tanya Ryan ni sama ke dengan yang luar yang duk nampak yang murahnya? Dengar ni sebagai peneraju definitely tak sama dengan peniru. Betul. Pasal tu saya bubuh lagi satu tagline. Kepakaran kami membantu anda untuk khatam Quran dalam masa yang singkat. Gitu. Gitu. Datin, macam okeylah. Saya ada terima Quran, saya ada Quran. Tapi kan dia kan, ya Allah ya Tuhanku sejujurnya Datin, mula-mula main mood dia tu kan, nak baca dia baca. Itu mood dia sekali lagi tak ada, hilang, lalai, tergelincir, Quran pun tak sentuh. Okay. So macam mana nak konsisten tu Datin bila nak baca Quran? Okey, macam ni. Bila orang tanya kat saya macam mana nak, kita kan cakap Islami, kita kena guna perkataan Islami. Macam mana nak istiqamah? Okey. Cara dia simple lah, jangan istirahat. Istiqamah dia punya versus adalah istirahat. Okey. Okey, dia macam ni. Pasal tu Ryan letak tagging. Bila orang tanya kat saya, kenapa kena ada tagging kat atas ni? Simple je. Kalau mak kita dulu tak ada tagging pun dia khatam Al-Quran. Betul. Tetapi kita akan ada mood tau. Mula-mula kita baca Quran ni kan memang seronok. Baca. Dia surah Al-Fatihah memang senang. Bila masuk Al-Baqarah, okey, hari pertama okey, hari kedua okey, hari ketiga okey, hari keempat dia kata lagi Al-Baqarah lagi. Betul kan? Dia macam mood tu dah down pasal kita dah start tengok nama surah. Surah apa aku nak baca. Alamak, Al-Baqarah bila nak pergi Al-Imran. Nampak tak? Kita dah tunggu bila nak pergi ambil Al-Imran. Masuk Al-Imran kan. Okey, dia okey sikit. Lepas tu kita dah macam mood dah tadi dah kena lobby banyak sangat dekat Al-Baqarah, kita jadi down. Tetapi kalau you all ikut tracking Ryan yang mana dia ajak untuk baca selepas solat. Okey, bila orang tanya kenapa tak buat 30 hari, kenapa buat 16 hari, kita ada period. Kita ada mood kita sendiri. So kita kena bagi commercial break juga untuk diri kita untuk rehat. Jangan nak buat macam alim sangat 24 jam nak pegang Al-Quran. Amboi. Janganlah hot second sheet. Betul tak? Kita buat praktikal 16 hari. Okay. Lepas mayang, ikut. Bila kita ikut tu rupanya dia akan jadi konsisten. Melainkan kita memang istirahat juga solat. Kalau kita tak istirahat solat dan kita tak akan istirahat Al-Quran. Pasal kita akan baca lepas tu. Tetapi bila orang tanya kat saya pula, to be honest, Datin, you khatam setiap bulan ke? Aku dah tak khatam dah setiap bulan. Macam tanya aku macam aku khatam setiap tahun ke? Tak boleh lah khatam setiap tahun. Betul tak? Datin ada follower ni today, JC Garcia, banyak kali khatam dengan bantuan Quran Ryan. Dia antara, okey, dengar dia JC ni, dia dah 7 kali khatam pula dah. Khatam. Ini nak suruh saya khatam sekali lagi ke? Okey, kalau orang tanya saya kan, pasal diri saya, JC antara transgender yang saya welcomekan ke Ryan Hijrah. Masya Allah. Saya tak bias pasal kita pun tak tahu perjalanan hidup kita. Hari ni hanja Quran, tak tahu esok pula lain macam. So kita tak boleh tahu. Jadi saya bila JC start follow saya, dia kata dia nak main office, dia risau semua. Saya kata mai. Saya panggil transgender mana nak main office mai. Tak kisah. Bila dia bertanya kadang ada orang tak pakai tudung, Datin boleh walk in ke Ryan. Saya kata awak ni masjid ke? Mai. Betul tak? Dia mai kita sembangkan dia pasal kita sendiri pun hari ni baru pakai tudung. Betul tak? Jadi jangan bias ke orang, nak cerita ke orang, oh macam ni. Ataupun kita dah start pakai tudung, kita terus tengok orang-orang yang tak pakai tudung atau transgender ni, kita nak lanyak mereka. Jangan lanyak orang sangat-sangat. Pasal pengakhiran ni kadang-kadang kalau Allah nak turn, dia boleh turn 361 round. So jangan 361 round. So it's actually achievement untuk kita kalau kita boleh dapatkan depa mai. JC antara ikon yang bagi saya adore dia 7 kali tau. 9 kali. 9 kali dia tulis ni. 9 kali. Start daripada last year. Dia beli Quran Ryan banyak dah. Dia ikut khatam tracking dia semua. InsyaAllah. So never underestimate orang.
Okey, kalau kita tengoklah Datin di TikTok, di Instagram, you buat video, you buat macam ni sampai ada pula yang netizen mengatakan bahawa macam over lah Datin ni, macam ni keterlaluan ke, dia nak jual barang ke, dia nak apa ke. So how you respond for this all negative punya. I tak tahu dari segi adakah you ambil benda tu negatif, positif or how you handle it? Okey, dalam hidup kita ada dua pilihan. Nak hidup, nak mati. Nak baca atau nak ignore. Betul. Okey. Kalau nak cakap apa orang suka dengan tak suka pasal diri kita, dengar. Hamba Allah paling kekasih Allah pun Nabi Muhammad, junjungan Nabi Muhammad pun tak semua orang suka. Apakah lagi mulut jahat ni ada lalat atas mulut ni? Betul tak? Dan saya selalu kata macam ni. Bila saya buat live kan, bila dia kata apa-apa, saya kata apa? Mai tak dijemput, balik tak dihalau. Kalau hang tak suka, hampir. Tak apa suruh hang merangguh kat rumah aku. Betul tak? Hang tak suka hampir. Bila kita buat bisnes, kita buat live, takkan semua orang suka kita. Tapi dengar, 32 juta rakyat Malaysia. Akan ada 30 juta orang tak suka. Ada 2 juta lagi suka kita. Masya Allah. Ada matlamat dalam hidup, tak hidup disanjung, tak mati dikutuk. Dah. Dalam hidup. Pasal kalau kita buat bisnes pun, okey, siapa yang buat bisnes online? Bila you all mula-mula nak buat bisnes, masa saya dulu buat bisnes, daripada seorang yang glamour, tiba-tiba saya berhijrah, saya jual Quran, saya bubuh kat Facebook, saya tagging Al-Quran, orang gelak. Dan tim-tim yang dalam Facebook, saya geng-geng yang glamour siap menganjing. Masa tu lah keluar lagu Who Let the Dogs Out. Mereka menganjing kita. Tapi dengar ni, kalau orang kata kat hampa dan orang pandang rendah untuk produk yang hampa nak buat keluar, macam saya orang jual Quran mula-mula dulu, orang kata kat saya, kutuk saya, orang tak panggil saya pergi event, jangan risau dah, jangan risau. Perjalanan buat bisnes ni dia tak lama. You stay focus, know your big why. Bila hang dah start bisnes, bila orang gelak produk hang make sure that mereka gelak betul-betul, pandang betul-betul rendah, sampai hang pasal hang perlukan kepala dia untuk tunduk sampai ke bawah, hang nak pijak, hang nak tunjuk berapa tinggi hang boleh pi. Hari ni araya yang mereka gelak tu adalah showroom Al-Quran pertama di Malaysia. Hang gelak lah, aku pula gelak kat hang. Dapat gelak. So dalam hidup, kalau you all nak buat bisnes, kadang-kadang orang tanya saya kat TikTok, Datin, produk apa saya patut buat? Buat apa you nak buat? Pasal you mesti ada pembeli you. Come up with your own idea. Jadi peneraju, jangan jadi peniru. Buat betul-betul. Orang pernah gelak kat saya buat Quran. Gelak. Apa dia? Datin, adakah benar kalau kita buat perniagaan sekarang, adakah benar kalau kita buat perniagaan sekarang, owner dia perlu keluar, perlu menonjol? What is marketing? Marketing ni buat orang nampak. Okey, tetapi buat orang nampak ni, ada orang dia buat melalui majalah, ada orang dia buat melalui masuk TV. Tetapi kalau kita smart, okey, kita ni sebenarnya bukannya, kita kena tengok satu benda, belajar buat bisnes dalam keadaan kalau boleh minimum cost. So kita ada social media. Social media ni you all kena pandai utilize betul-betul. Kalau tak dia jadi social the media. You know, they come to talk to you, they talk to you, you talk to them, they talk about other people. Don't talk, you know. You nak tutup pintu rezeki you talk about other people. Duk kupas, duk ulas pasal orang lain, kawan tu viral hang duk kupas. Kau ada kena mengena apa orang dengan hang. So duk kupas pasal orang, tak kena batang hidung hang lagi tu baru hang tahu. Tak payah cerita pasal orang. Ni tak masuk nak hentam orang. Tak payah nak hentam orang sangat-sangat lah. Kita tak usah analyse pasal orang. Fokus diri kita buat betul-betul. Sekarang ni, zaman sekarang bukan senang nak, daripada dulu. Okey, bila orang tanya kat saya kan, apa yang buatkan saya betul-betul bekerja kuat? Okey. Saya di sekolah orang pandang rendah. Balik rumah, adik-beradik pandang rendah. Adik-beradik Pak Menakan semualah. Pasal apa? Antara semua adik-beradik, yang sepupu sama umur, saya lah yang paling bodoh. Pasal tu bila orang tanya saya dulu nak jadi apa, saya tak mahu dah. Mula-mula nak jadi lawyer. Pasal lawyer ni pandai bercakap. Last sekali saya kata tak mahu. Pasal saya setakat SPM je. So saya kata saya nak jadi kaya. Pasal saya boleh nyanyi lagu. Kalau aku kaya, hari-hari hantu raya. So kita boleh pegang laut hela, kita boleh bagi tak apa yang kita nak. Kalau kita kaya lah. Kau ada laut hela.
Jadi moral of the story nak bagi tahu, bila saya bermula dengan as a general clerk, saya biasa duduk, tak ada meja, duduk kat store untuk settlekan projek. Dan saya kata satu benda, saya tengok mak saya menjaga pasal malam. Bapa saya polis, mak saya menjaga pasal malam. Mak saya tak pernah rehat. Bila saya komplain dekat mak saya, mak bila nak cuti, mak saya hanya kata satu benda. Bukan senang nak senang, bukan susah nak susah. Bila saya buat bisnes, lepas tu saya tengok diri saya macam mana saya berkembang dan saya berangan dan saya achieve. So bila come to the certain point, bila orang kata, okay Datin, what is your big why untuk buat bisnes? Okay, saya tahu ramai yang dalam ni, yang duk follow live Nona. Pasal Nona one thing very good, dia buat kelab perempuan-perempuan yang berjaya. Okay, saya nak bagi tahu satu orang semua, perempuan yang malam, you all mula-mula nak start business. Okay, listen. Nak listen lah, tak mau listen pun tak apa. Listen. Bila nak start bisnes, dia bunyi seronok dan senang sangat-sangat. Seronok dan senang. Tapi dia macam mana kita nak baca Quran lah. Dia akan ada yo-yo. Ada time tiba-tiba you punya mood memang betul-betul flat. You memang tak ada mood. Okay? Pegang satu benda je. Bila you start bisnes, you start promote diri you dekat social media. Yang nak tepuk tangan bila hang jatuh adalah ramai. Ramai. So make sure that bila you dah start masuk dalam bisnes, you buat sampai jadi. Dan kalau you nak buat bisnes dengan mengharapkan, konten I akan ada orang tolong, I nak cari kenalan hak Datin Seri, Puan Seri semua. Pembohong, mereka tak akan tolong hang bila hang buat bisnes mula-mula. Wake up, nobody will come to you to help you. Orang yang terdekat takkan tolong hang, semua tu. Nah, beta kan. Talk to me. I know so many people, you know. Masa I start menjaga Quran, haram sebiji pun mereka tak pernah beli. Hari ni mereka main kat aku nanti gelak lepas. Hang tak pernah support aku, nak suruh aku support kan hang. Hang buat lawak apa ni, Maharaja lawak. So moral the story, jangan risau. Orang lain akan support kita. Buat je bisnes, tak usah duk mengharap. Tapi pegang satu benda, apa you nak dalam hidup? Apa yang nak? Aku nak buat sampai orang nampak produk aku. Saya bila orang pandang rendah, saya kata, okay, tak apa, aku akan buka showroom aku yang pertama dekat Taman Tun. Bukan kat mana corok-corok tau, Taman Tun. Orang lalu, orang akan nampak. Hak 360 tu kah? Hak 360 tu kah? So, lagi satu, have your own characteristic. You tak payah nak ikut style orang. Orang pernah kata kat saya, aku nak masuk lah live dia ni. Apa ni jual Quran pakai lipstick? Apa ni jual Quran pakai baju warna-warni? Hang nak pakai baju warna hitam, hang pakai lah. Itu hang, ni aku. Betul tak? Aku nak buat channel seronok. Jadi, be yourself. Tak payah nak ikut ada SOP. Kadang-kadang orang masuk live saya, apa topik hari ni? Saya nanti jawab, topikless. Be yourself. Topikless. Be yourself. Make sure that you tahu apa you nak dalam hidup you. Okay, kalau dengar ni, kalau siapa yang nak start bisnes, kita patah balik pada topik usahawan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang mana kita tengok ramai orang akan starting point menyaga kuih, menyaga apa semua. Pasal tu saya, Ryan, saya buat free review untuk followers. Kenapa? Pasal saya pernah susah. Saya dulu masa mula-mula buat Quran, saya kata saya wish ada orang ada nama boleh review Quran saya. Saya pernah bagi kat artis, ada yang tak review. Saya kata, kalau aku kaya lah satu hari atau kalau aku famous satu hari, aku tak mau ambil duit review. Aku nak buat review for free. Pasal apa? Aku tahu susahnya orang nak cakap pasal produk aku. Pasal apa? Kalau kita nak Allah murahkan rezeki kita tolong orang. Pasal tu bila orang tanya saya, kenapa bila Datin pergi Mekah, Datin susah payah bawa doa orang? Dengar, kita doa untuk orang, malaikat doa untuk kita. Masya Allah. So buat sesuatu. So bulan Ramadan ni bulan yang mana kalau you all nak starting point, nak masuk, nak buat bisnes, buat. Tetapi satu je saya nak bagi turning point untuk yang tak kahwin lagi. Paling penting, blessing mak bapak. Saya tak educated, saya SPM je. SPM pun semua banyak 9 and 8, you know. It's okay when people say to me, I speak broken English. It's okay. That's the reason why I make sure I work very hard. So I can send my son to international school. Tak apa. Aku broken English pun tak apa. Sajalah cakap macam tu. Okay. Tapi, bila kita buat bisnes, make sure that kita align dengan Allah. Okay. So kalau yang mana yang dah kahwin, make sure that dapat blessing daripada husband. Okay.
rezeki kita mai daripada Allah dengan redha Allah, dan kita masuk syurga atau murah rezeki semua dengan redha Allah. Bukan kerana kita pandai marketing. Bukan kita pandai marketing. Datin, tadi Datin cakap kalau Ramadan ni adalah starting point untuk orang mula berniaga. Lepas tu bulan Ramadan ni memang kita tahu apa saja amalan yang kita amalkan pahalanya berganda-ganda. Lepas tu kadang-kadang bila ramai usahawan yang macam pulen berniaga sampai tertinggal untuk melakukan solat tarawih tu memanglah sunat, tapi dia adalah sebulan setahun je kita boleh amalkan, so macam meninggalkan amalan tu. Apa pandangan Datin tentang isu ni? Okey, dia macam ni. Saya buat berniaga. Pasal apa? Saya pun dulu saya berniaga pasal malam. That mean mereka sambung terus sampai pukul 7 balik main dah lunyai dah. Kita selalu macam ni. Bila kita bersembang dengan orang yang kita tak tahu dia buat ke tak, kita selalu beranggapan dia buat. Kita selalu beranggapan dia buat. Pasal apa? Dia mungkin buat lepas dia berniaga. Pasal tarawih dia tak ada deadline. Dia bukan waktu maghrib. Tetapi bila kita just orang terus macam dia tak akan buat, kita buatkan orang lali dengan judgement tu tak. Macam orang kata apa, alang-alang anda kata aku jahat, aku buat je jahat. So saya selalu benda macam ni saya selalu kata macam ni. Kita as a person who especially yang influencer, jangan assume orang tak buat. Tetapi bagi tahu inisiatif cara nak buat. Macam orang kata apa, hang tengok dia punya kerja siang malam pagi petang, entah dia mengaji pun tak. Orang kata yang tu. Mana hang nak tahu dia bangun tahajud, hang yang tak tahajud. So kita bila pasal kita dia macam ni, kebanyakan orang suka bercakap pasal dia berlandaskan diri dia. Diri dia tu saya selalu kata, you speak for yourself. Kadang-kadang bila tu kadang-kadang, tapi follower bila tengok saya dia kata garang. Kalau nak lembut pergi cari belut. Jangan buat live masuk live orang tua ni, memang dia macam tu. Because this the real thing. Kita ada assume orang. Jangan, bagi saya pasal hidup mak saya berniaga pasal malam, tapak pesta, setiap hari kami berniaga tu. Bulan puasa ni adalah bulan yang memang kita pula pasal boleh berniaga ayat tebu saja satu hari dapat 1,000 lebih. Lepas tu balik, lepas tu buka puasa dekat tapak pesta tu, tapak Ramadan di Gelugong, balik dah lunyai. Kadang-kadang kita tengok macam mana mak kita buat juga tarawih walaupun kadang-kadang tak tiap-tiap hari. It's not easy. It's not easy. Kalau you all dihidupkan dengan di tempat pasar malam, you all tahu bukan senang. Pasal tu saya selalu kalau you all perasan, saya buat review free untuk orang berniaga pasar malam, untuk kedai-kedai makan. Pasal apa? Saya dibesarkan di pasar malam. Dan saya masih lagi kata saya anak makcik jual laksa. Kita tak akan duduk di sini kalau kita tak ada tulang belakang mak bapak kita yang ajak kita erti nilai susah. Orang kata kita riak, kata api hang mai pasal hang je hamba, aku riak mai kat aku, semua mai kat aku je lah tak elok, hang je elok, super. Buat itu dia. So tak payah nak explain orang, tetapi kita hidup, kita kena ingat diri kita macam mana kita start. Pasal tu juga dalam hidup juga kita akan ada point yang mana tiba-tiba kita ada comfort zone. Aku dah buat bisnes, dah ada showroom besar, dah ada macam-macam. Kan orang selalu letak big Y dia kan. Kereta, rumah, semua dah ada. Then dia start comfort zone. No comfort zone. Especially kalau you ada anak syurga. Saya nak cerita pasal anak syurga pasal bulan 4 adalah bulan autism. Betul? Saya bagi nama anak saya. Nama anak saya Muhammad Ryan Ramli. Kalau kita tahu Ryan tu sebenarnya adalah Ryan. Ryan ni adalah pintu syurga. Khas untuk orang yang berpuasa. Elok dengan bulan Ramadan ni. Pasal apa saya bubuh nama Ryan? Kerana saya berpuasa 40 tahun untuk jumpa jodoh saya. Okey. Bukanlah puasa mulut atas. Puasa mulut bawah jugalah. Nak cerita amal. Kan kita faham lah puasa tu. Understood? Puasa. I tak pernah kahwin. Okey. Okey, nak beritahu macam ni. Bila kita saya jumpa jodoh 3 jam saja. Dia emergency hospital, sembang-sembang dia ajak saya kahwin. Saya tak kenal dia siapa, dia tak kenal saya siapa. So, saya boleh percaya dengan the power of doa. Jodoh, rezeki semua Allah tak pernah salah alamat.
Dan saya pernah share dengan follower saya apa doa yang saya amalkan untuk cepat jodoh. Okey. Untuk temu jodoh saya. Okey, dan sampai sekarang lagi alhamdulillah. Okey. Ya Allah, ya Tuhanku, temukanlah aku dengan jodohku yang dah kau tetapkan untukku yang nama dia dan nama aku di Lauh Mahfuz. Amin. Dan bila you all baca doa tu during tahajud dan juga istikharah ke apa semua, tolong jangan bagi direction ke Allah. Ni kepala otak doa. Ya Allah, jangan temukanlah aku dengan jodoh aku. Kepada dok tunjuk to the left, makna aku kenan. To the left, makna aku kenan. Tak usah dok tunjuklah. Hang nak baita ke Allah, hang tahu lebih daripada Allah. Pasal tu kadang-kadang boleh jadi cerai-berai pasal apa yang Allah bagi belum tentu yang Allah redha. Masa saya jumpa husband saya tu, saya buat doa tu sebenarnya 6 bulan sebelum tu saya buat solat istikharah kerana 2 orang lelaki yang nak kat saya. Tetapi bila dalam istikharah saya tu tak timbul daripada orang, timbul yang lain. Oh, orang lain bukan 2 orang tu. Tak, bukan 2 orang tu. Dia timbul satu lelaki ni, dia pakai jubah putih, kulit dia gelap tapi dia berbelakang. Saya pergi kat dia, dia hanya kata saya, Satna. Dia jawab itu, Satna. Lepas tu, saya kata, mungkin tak apa. Saya nampak jubah putih dan kulit dia. Okay, tak apa. Lepas tu, masa adik saya kahwin, bulan 6, saya rasa, lonely, I feel so lonely, I got nobody. So, bila jadi macam tu, buatlah lagi solat istikharah kau jumpa jodoh lagi kan. So, bila buat solat istikharah masa time tu, again saya dapat yang sama juga. Bila yang sama, saya kata siapa lelaki ni, saya bubuh kat Facebook. Siapa lelaki left-handed, kulit gelap yang berkenan kat aku. Tak ada siapa. Tak ada siapa komen. Yang nak anak sohok cerdik. Lepas tu. Tetapi satu hari tu bila saya buat solat tahajud. Dan habis solat tahajud tu. Yang tu adalah raya haji pertama, malam pertama. Dan malam tu saya kata, ya Allah, saya pergi kelas dan ustaz kata kat saya, be specific kalau you nak sesuatu. Be specific kalau you nak sesuatu. Allah nak kita bagi tahu apa yang kita nak. Walaupun Allah maha mengetahui. So malam tu demi Allah, first time saya buat doa, saya kata, ya Allah, ya Tuhanku. Saya clearkan mind saya, kata, ya Allah, ya Tuhanku. Aku pohon padamu, ya Allah, kau temukanlah aku dengan jodohku. Yang nama dia dan nama aku yang dah kau pilihkan untukku, yang nama dia dan nama aku di Lauh Mahfuz. Saya amin dan saya tak ingat siapa dah, saya tidur. Saya bangun tidur, saya sakit. Dan esok tu saya balik tu ke KL, saya pergi hospital dan saya duduk kat hospital tu pukul 10 duk main update status kat Facebook. Masa time tu mana ada TikTok dengan IG, Facebooking, you know. Geng-geng Facebook tu lah. Update sekali tak ada siapa respon dan rasa down lah, macam boring. Sekali ada satu lelaki duduk tepi saya, sembang dengan saya dekat 3 jam. Lepas tu dia kata saya, kalau saya nak hantar family saya untuk mai jumpa family you, hari kami boleh tak? Saya dalam hati masa time tu saya kata, kutu berhak mana dak mai kat aku pula ni? Orang utara taklah kutu berhak tu mana kan? Dia kenal ke aku siapa kan? Masa time tu dengar saya dengan tudung kedok. Siapa pergi emergency room iron tudung? Kan sakit kot. So masa time tu dengan kening tak lukis tapi tak cabut bulu kening. Orang ni memang tak ada bulu. Saya kira cabut bulu kening kan? Tak ada, memang tak ada bulu. Okey, lepas tu dia bertanya tu, saya kata, aku tak kenal dia ni siapa. Saya duduk tunggu bilik saya. Lepas tu bila dah arrange bilik, dah dapat bilik, dia mai ikut. Saya takut jugalah, takut dia kenal saya siapa kan. Saya dah wakil negara semua. Lepas tu saya kata, awak nak awak balik. Dia tak apa, saya nak duduk kat sini, nak tengok bilik awak kat mana. Pagi tu dia balik, petang tu dia mai lagi, dia tanya. Tu saya sengap. Tu hari Ahad dia mai lagi, dia tanya. Saya kata dia, saya ada mak bapak. Kalau awak nak betul-betul saya, pergi jumpa mak bapak saya. So dia pergi jumpa mak bapak saya. Dia tak beritahu. Hari Senin saya keluar hospital, hari Selasa dia abang saya kata dia nak bawa saya pergi breakfast. Night breakfast dia pergi terus ke highway Utara Selatan. Dia kata, dah ni beritahu saya kat mana kampung awak. So mak kami tak kerti WhatsApp. Macam mana aku nak hantar kat mak aku ni WhatsApp nak beritahu apa-apa. Takkan nak voice note. Saya kalau voice note dia abang, jumpa mana pula dah. Mampu. So saya terus sengat sampai kat rumah mak saya. Tak ada nak cerita, pergi kat dapur baru nak cerita kat mak kan. Lepas tu dia sendiri sembang, dia letak hantaran, dia letak semua. Hanya bila dia tanya kat bapak saya lah, berapa hantaran nak letak ni pakcik? Bapak saya jawab lah, dah umur pun 40, dah macam rebau tua, takkan nak letak 30,000.
Letaklah berapa nak letak. Tapi alhamdulillah, dia lah letak semua. Mak saya hanya letak mas kahwin je RM526. Hal ni semua dia letak. Dan dia tanya, dia nak ajak nikah tapi mak saya kata tak boleh dengan syarat tunggu mak saya balik haji. Pasal lagi seminggu mak saya nak pergi haji. So itulah bermula jenis kami kenal. Kami bercinta selepas kahwin. Saya boyfriend saya. Ada cukup-cukup dah cerita tentang suami tu. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah rezeki. Cerita pasal Ryan pula. Kita cakap pula. Ryan tu, anak syurga tu. Anak syurga, okey. Saya ditakdirkan dapat anak pada umur 41 dan Ryan adalah autism. Saya tak tahu sampai, kita tak tahu pasal autism ni. So bila saya tahu autism ni masa Ryan umur 3 tahun, bila mak saya duk hint. Pasal autism ni satu benda yang orang paling takut nak dengar. Pasal in public, kita dengar autism ni adalah pukul orang, mengamuk, macam orang gila lah, tantrum semua. So bila first kali saya dapat, mak saya kata, tapilah bawa anak pergi tengok pakar kanak-kanak. Saya duk tak boleh brain tak, apa dia mak ni pergi kanak-kanak, apa dia. Ryan kan dah jumpa, dah cucuk vaksin semua. Dah pergi jumpa, dia tak tahu nak bagi tahu untuk tengok kokok Ryan berapa. Anak tak boleh cakap tu, pergilah bawa. Saya kata pasal apa nak tak boleh cakap. Nanti dia boleh cakap lah apa yang nak kalang kabut sangat mak. Nak cakap apa yang pening pala. Dia tahu dah anak orang selalunya dalam setahun lebih dah boleh cakap. Mak tu anak orang ni anak kita tu, so compare. Tetapi rupanya dia tak reti. Mak kita berlapik. Pasal yang tu adalah anak yang pertama, takut very sensitive kan. So bila first time saya tahu, saya cakap dengan adik angkat saya, dia kata jom dia pergi dekat Seri Kembangan. Bawa pergi Seri Kembangan, dia ada test tau. Test, dia kata memang Ryan autism. Bila ada moment dia sebut Ryan autism, saya ditemani adik saya Salina Saad. First kali adalah ayat tak terkeluar di mulut, saya teriak. Saya bayangkan autism macam mana orang duk tunjuk kat dalam social media, hak mengamuk, pukul. Masa time tu saya kata apa? Allahu Akbar, aku akan hidup dengan macam ni. Saya tak boleh nak terima atas benda tu. Balik main rumah, saya teriak, saya cerita kat husband saya. Husband saya sengap. Husband kata, Mami, anak kita. Anak kita. And then, my sister kata, Kak Biza, listen. Jangan tengok social media. Masa time tu, bila you buat live kan, bila orang kata, Datin, kenapa Ryan tak bercakap lagi? Ryan okey ke tak bercakap? Anak Datin tak hati cakap ke? You tak, masa time tu, you rasa down demi Allah. Rasa down gila-gila. Sampailah satu hari adik saya pergi buat research, dia kata ada satu penceramah daripada US turun main. Dia main di US, Singapura, lepas tu dia main Malaysia. My sister attended kat Singapura, lepas tu saya attend kat Malaysia. Dia adalah originally, dia budak autism yang dah boleh bercakap. So dia cerita macam mana mengenali autism. So rupanya autism ni ada 10 budak autism, 10 spektrum yang berbeza. Satu. Yang kedua, autism yang detect daripada awal ni adalah lebih, dia berbeza dengan yang autism yang kita cuba hide daripada orang. So kalau anak kita autism, anak kita speech delay, dah 2 tahun, 3 tahun tak boleh bercakap. Anak kita masih tak boleh cakap, jalan lagi. Tolong, don't be denial. Parents, dengar ya, saya pernah tanya dekat Mak Saleh tu. What is the solution ataupun ubat that we can buy or send the treatment untuk cure the autism? Dia kata there's no cure for autism. But the main thing to make sure that autism ni go smoothly, parents kena accept anak dia autism. You have to accept first. Bila you tak accept, then benda akan jadi masalah. Pasal apa you cuba hidekan anak you daripada orang, you tak bawa anak you keluar, takut lagi anak you mengamuk. Pasal autism ni ada part yang dia takut dekat public area. Saya bawa Ryan pergi Hard Rock Cafe, saya buat live tunjuk kat Hard Rock Cafe macam mana dia. Sedangkan orang kata autism dia tak boleh public area, busy. Dan 29 hari bulan, Duyufur Rahman family Ryan akan naik kali kedua pergi umrah. Masya Allah. Kita akan tunjuk macam mana perjalanan bawa anak OKU, anak autism. So parents yang ada anak autism, be proud. Dengar ni, satu dunia pi dekat Mekah, bertolak kiri kanan sepak terajam pijak kepala nak cium Hajaratul Aswad. Pasal apa? Pasal yang tu batu dari syurga. Hello mother. Anak kita syurga punya brand tau. Tidur antara kita dengan laki kita.
Kita tak payah nak tolak orang kiri dan kanan. Dan Allah tak akan bawa turun anak syurga dalam satu-satu rumah tu, melainkan dia turun dengan rahmat dia. Saya bekerja macam mana parents yang lain bekerja, tetapi Allah bagi saya rezeki sejak ada Ryan. Allahu Akbar. Pasal tu rumah saya, company saya, semua nama Ryan. Pasal kami menumpang rezeki Ryan. Dan Ryan tak ada pun macam tu. Tantrum tak ada. Okay, tips of the day bila kita ada anak autism. Anak kita bila dia tak boleh bercakap, okay, dia kena buat cara dia untuk berkomunikasi. Ryan saya hantar sekolah, okay, selepas yang Seri Kembangan tu, saya hantar lagi satu tempat untuk buat valuation, tapi macam tak confident. Seri Kembangan tu macam tak confident. Lepas tu ada orang kata saya, if you want to know, you pergi cari satu pakar kanak-kanak ni yang terbaik di Malaysia, tetapi queue dia adalah setahun. Wow, Queue dia adalah setahun queue. Queue dia setahun. Dan dia adalah Dr. Rajini from Prince Court. So saya kata apa? Dengar nah. Dia hang datin ke, datuk ke, Puan Seri ke, apa ke, hang beratuk belakang. Dia tak ada bagi. Saya puji Dr. Rajini. Okey, saya punya kawan Datuk Seri pun memang kena beratuk. Dia sampai kata macam mana hang boleh dapat. Dia layan semua orang sama. So saya pergi dekat dia. She is very professional dalam bilik tu. Dia bersembang dengan kita sambil parents masuk, dia buat test semua. Dia biar je Ryan main. Atau dia abang, Ryan is autism. Saya boleh dapat dia tu, kebetulan Ryan demam dan kami admitted dekat Prince Court. Dan doktor yang main tu adalah kawan baik dia dan kawan tu tolong. Rezeki Ryan. Okay. So bila dia kata Ryan autism, saya tanya dia, okay, what should I do? Dia kata, if you can afford, where in Malaysia is only 5% parents can afford, send to this school. Dia itu. And this school dia hanya very good school, dia American based. So EAP, Early Autism Program. Ryan di sekolah tu. So saya hantar Ryan pergi sekolah tu, and then tetapi dengan EAP memang mahal, tetapi dia ada yang free course. So parents yang mana yang tak mampu pergi free course dia semua. And then bagi yang dah ada anak autism, anak sekolah kat tempat lain, dengar ni. Autism ni, bila dia tak boleh bercakap, dia kena communicate dengan cara dia. Jadi kita jangan make it as a habit. Contohnya macam ni, dengan cara gigit, dia dapat attention kita, dia akan gigit kita lepas ni. Dengan cara cakap, dia dapat attention kita, dia akan cakap lepas ni. So jangan bagi dia mula menangis. Ni tak. Kita dah tahu anak kita time makan, kita biar dia menangis. So bila menangis tu dapat attention, the next time dia nak attention, dia akan menangis lah. Macam mak-mak lah. Jadi mak-mak yang duduk kat flat, duduk jerit di atas tu, mak dia autism ke? Baju ni aku dah kata banyak kali, jangan angkat, jangan bunyi tu, buat atas siapa? Tu mak kita autism ke? Tak kan? Siapa yang duduk flat faham lah kan? Cik Kik, anak Cik Kik tu ada 7 jantan. 7 malas nak mampu. Tu mak dia autism. Betul tak? Menjerit je apa kata autism. Jadi semua tu autism lah. Betul tak? So moral the story, kita bila duduk dalam dunia autism, lagi satu, jangan layan anak kita cara benda. Hello. Panggil anak macam tu. Saya tengok parents kan panggil anak autism. Pasal tak ada eye contact. Autism ni, you kena duduk dalam dunia dia. Bukan dia duduk dalam dunia dia. Dunia you. Macam bukan you kata macam, Ryan listen to mommy. No. You kena duduk dalam dunia dia. Saya tak pernah panggil Ryan macam tu. Kalau tengok video semua, Ryan ada eye contact. Dia suka swimming, kita pergi swimming. Pasal tu, as a parents, saya build rumah pun dengan swimming pool dekat kampung. Saya tahu pasal ada anak autism. Dengar parents yang mana buat bisnes atau baru nak buat bisnes dan Allah kurniakan you all anak autism. Listen mother, especially perempuan. Kita kalau ada anak syurga, plan for their future. Kalau satu hari kita mati, orang teraga anak kita bukan dalam keadaan yang membebankan. Kalau anak orang biasa pun jadi beban kita, kalau ada anak autism, akan jadi beban ke orang. So macam Ryan, kami buat dah rumah dengan Ryan, buat dengan swimming pool. Pasal tu dia suka swimming. So kalau adik saya nak kena jaga dia pun tak membebankan dia. Pasal ingat, Ryan suka swimming. Tapi mungkin Syafiq tak mampu. So pasal tu kita tak boleh rehat. Bila kita buat bisnes sikit-sikit, senang sikit je nak rehat. Jangan rehat.
Pasal kita duduk dalam zaman yang kita tak tahu bila masa nak jalan. Ya. Okey, kita sebenarnya banyak info, banyak tips yang Datin kongsi. So, I rasa ini mungkin last question Datin daripada duk popek tak berhenti ni. Sampai kami dengar pun memang betul banyak sungguh yang dikongsikan. Okey Datin, saya nak tanya, dalam bulan Ramadan ada yang buat bisnes, ada yang keluar modal banyak masa during Ramadan sebab kata itu adalah lubuk rezeki. Tapi tiba-tiba ada yang tak menjadi. Berniaga tak menjadi, jatuh bangun balik ke, jatuh banyak kali jatuh dan susah nak bangun. So apa yang Datin Fiza boleh bagi tips ke nasihat kepada mereka-mereka yang yalah keluarkan modal banyak pada Ramadan dan sebagainya. So apa bila Datin Fiza katakan? Okay, first of all, siapa yang masih belum buat keluar modal, nak start business, jangan ambil loan. Jangan ambil loan. Nombor 2, start with zero cost, apa yang you boleh buat. Dan nombor 3, kalau dah ambil loan dan dah jatuh macam tu, dengar ni ya, bila kita jatuh, saya pernah jatuh seteruk-teruknya. Itu pasal tu saya buat unit trust. Nanti satu hari bila Kifi panggil lagi, kita akan buat sharing macam mana perjalanan hidup saya. Okay, saya akan beritahu kat you all macam mana. Boleh. Saya sampai teriak, saya tak tahu nak lari kat mana. Ada duit nak masuk ni komisen, masuk tak tahu bank dah sekat dah. Pasal apa? Kita berhutang dengan bank. Saya pernah jatuh. Pasal tu saya kata satu benda, bila kita jatuh, kita ada 2 pilihan. Kita duduk saja pun kita tetap susah, apa kata kita bangun. Bila kita susah, tak ada siapa nak tolong kita melainkan diri kita. Allah tak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan dia mengubah nasib dia. Datin, saya dah mati akal Datin. Jangan mati akal. Kerana apa? Allah tak akan duga kita di luar kemampuan kita. Okey, dengar ni. Bila kita mulakan diri dengan bisnes, bukanlah satu benda yang comfort zone. Saya matlamat saya setiap hari. Saya pegang dengan suami saya selalu kata, kami during pandemik, kami tak potong sekupang pun demi Allah gaji staff. Showroom tutup tau. Kita tak potong pun gaji staff. Kita ada 30 staff. Okey. Apa yang husband saya selalu kata, Mami, setiap pekerja kita ni, depa kita pastikan buat balik duit setiap bulan. Saya ambil pekerja walaupun belajar darjah 6. Pasal saya tak educated. So dengar ni, kalau kita start sesuatu benda, buat sampai jadi. Pasal bila susah pun kita, bila senang pun kita, satu hari bila kita dah senang, kita duduk, kita kalir belakang, kita pegang tangan suami kita, we been there before. Saya dengan suami saya, kami jalan berdua. Tapi satu je saya nak minta, perempuan-perempuan, gegar, if your wife, wifi, okay, wife lah kan, okay, dapat restu suami. No matter what, dapat restu suami. Bila kita kata kita nak buat, saya dengan suami saya bermula kahwin sampai hari ni, untung berapa duit semua saya beritahu. Saya ada password bank dia ada password bank saya. Datin, nanti kalau kita bagi tahu kat lelaki kita macam tu, kalau dia tinggal kita macam mana Datin, memang hang kena tinggal lah. Pasal hang memang duk ada dalam kepala otak hang kena tinggal. Dia akan tinggal hang. Tinggal. Pasal apa? Hang bersangka buruk daripada hari pertama hang nak buat benda. Kita dengan Allah atas sangkaan hamba dia. Kita buat bisnes macam tu, memang kita tak akan aman. InsyaAllah. Dan para suami, bila isteri nak buat bisnes, jangan gelak. Saya nak buat karpet. Dia nak buat karpet ke, bunyi merepek ke, lantak pergi kat dia. Tak esok dia ada showroom karpet pertama di Malaysia. Hang kau ada. Nanti kau gelak kat aku dah ada showroom karpet, aku nanti gelak kat hang. Dia tak? So, dengar, apa pun bisnes you all nak buat. Kalau boleh dapatkan orang yang buat free review. Saya buat free review tapi saya tahu, dengar ni, queue panjang, jangan simply hantar. Saya tolong orang kenapa? Nak Allah murahkan rezeki kita, tolong orang cari rezeki. Kita pernah susah Kifi, kita pernah susah Maiza. Saya pernah susah. Saya pernah orang tak pandang saya. Saya selalu tahu, hidup saya selalu kata, kalau orang perasan saya buat usrah free tau. Usrah saya buka pada semua follower. Okay? Usrah saya sekali mai 100 orang. Okay. Saya buat usrah pasal terinspired dulu bila pergi rumah orang kaya-kaya buat usrah kan.
Tapi dia panggil mak-mak datin saja lah. Saya pernah dia buang daripada grup pasal bukan sama level dengan dia. Dia pakai Porsche, kita pakai pecoeng. Jadi kita tak boleh pergi kat tempat dia tak selamat dia bagi orang itu. So bila saya lalu, saya tengok umur orang kaya-kaya, ada lampu masa raya semua, saya selalu kata apa? Satu hari aku akan ada banglo. Dan aku punya banglo akan ada lampu macam tu masa raya. Dan bila aku ada banglo dan aku ada lampu macam tu, aku make sure that bila aku buat usaha, aku nak buka semua untuk orang susah. Kalau hang datin ke Tan Sri ke Puan Sri ke, hang duduk atas lantai macam orang juga. Hang beratok juga. Tak ada VIP table kat rumah saya. Daripada dulu sampai sekarang. Pasal apa? Kita pernah susah. Dan orang pernah pandang kita macam mana, kita jangan pandang orang macam tu. InsyaAllah. Begitu banyak betul. Susah-susah bila susah-susah, bila kaya, lupa diri. Macam mana tu? Dia bukan apa, dia kadang-kadang limited brain capacity tu. Dia tak boleh nak rem, dia tak boleh nak jalan. Pasal tu dia lupa diri sementara. Biar dia enjoy lupa diri salah. dia limited. Hanyut baby. Kita kalau orang macam tu kita tengok je, tak apalah. Hang hebat. Macam tu. Lagi satu bila buat bisnes, kita tengok orang yang berjaya. Dia pun tak ada masa nak lepok-lepok kopi-kopi sebenarnya. Biasa nampak Wawa Zainal melepak tak? Ada nampak Wawa Zainal melepak tak? Ada nampak Neolofa melepak tak? Ada nampak tu Datin Arayan tu melepak ke tak? Pasal kami siang malam pagi petang tu fikir apa benda yang kita boleh guna melobi selagi boleh. Macam saya nak pergi umrah lagi 5 hari. Saya launching kopi lagi. Tekanalah kami kan baru nak pergi melepak je lagi. Apa tak apa, macam kami tak boleh. Kita kena work pasal kita kena ingat. Tengok apa jadi bila jadi pandemik. Orang semua tak prepare kan. Berapa ramai orang yang melunjuk. Tersungkuk, terterak pun ada. Company besar. Pasal apa? There's no comfort zone. Memang kalau bercakap dengan Datin bercakap dengan Datin Fiza ni memang rasa macam tak cukup masa. Ada je benda yang kita nak tanya. Mungkin kita sambung ada part tu. Nanti InsyaAllah buka part tu dekat IG pula. IG. Boleh, insyaAllah. Kita buat live. Tak tahulah kalau Datin ada masa. Kalau katakanlah ada masa lepas balik umrah ke. Kalau nak buat daripada sana ke sini ke. Masya Allah kita tengok keadaan dan takdir Allah kepada kita nanti. Wah, amin. Okay. Tapi sebelum saya lupa. Kadang-kadang orang tanya saya, kenapa Datin pergi umrah setiap bulan? Rezeki, Alhamdulillah. Tuhan buka pintu laluan rezeki. Tuhan buka pintu hati. Tak betul? Setengah orang dia boleh pergi tangan lain. Bila orang tanya saya kata macam ni. Biasa nak projek tak sesuatu projek? Bila kita nak sesuatu projek, apa yang kita buat ialah kalau boleh kita hantar proposal setiap hari dekat Perdana Menteri. Betul tak? Okay. Kita nak doa, saya nak doa satu hari kok Allah buka mulut untuk raya boleh cakap. Saya nak kalau boleh Allah. Saya pernah katakan, saya doa ya Allah Tuhanku, bagilah anakku boleh cakap. Tapi kalau dia tak boleh cakap di dunia, dia akan panggil aku definitely di syurga. Okay. Amin. Saya bawa doa setiap, saya hanya kata, panggil aku setiap bulan pasal saya nak tawar, saya nak doa untuk dia. Supaya Allah nampak, aku bagi kat hang rezeki, hang guna rezeki tu untuk patah balik, untuk merayu kat aku. Dan Allah memang panggil setiap bulan. Alhamdulillah. Setiap bulan. Amin. Never give up. Never give up. Saya doakan semoga dipermudahkan semuanya untuk Datin dan suami dan keluarga. Dan semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik. Amin. Untuk melancarkanlah semua niat dulu dan doakanlah juga untuk kami di Malaysia ini. InsyaAllah. Kalau ada masa kita bertemu lagi Datin Fiza, mungkin Maiza ada sepatah dua kata sebelum kita mengakhiri live kita hari ini. Ingin mengucapkan selamat pergi dan selamat pulang kepada Datin Fiza dan rombongan untuk menunaikan umrah, dan seronoknya berpuasa di sana. Doakan juga kami di sini. Semoga Ramadan kita tahun ini banyak amalan kita yang boleh lakukan dan diterima oleh Allah dan bukan menjadi debu-debu sahaja yang tak sampai ke langit. InsyaAllah. Terima kasih Datin Fiza sudi bersama Nona on air. Memang kita nak buat part tu dengan Datin Fiza ni. InsyaAllah saya nak ucap ribuan terima kasih juga untuk Maiza dengan Kifi, dengan Dana arrangekan saya untuk peluang ni untuk ke saya, dan juga insyaAllah ambil peluang untuk masuk Ramadan ni, pasal saya anggap Ramadan ni as madrasah. Kita masuk madrasah Ramadan, semoga bila kita keluar daripada 10 perangai kita tu, tak dapat 9, 1 pun jadilah berubah.
Satu pun jadilah berubah. InsyaAllah. Kita semua kita masih dalam proses. Tak ada satu antara kita yang dah complete. Semua dalam proses. Proses hijrah, proses macam-macam benda. So insya-Allah semoga kita istiqamah dan kurangkan istirahat. Insya-Allah. So, Terima kita kasih jemput saya akhiri semua. live kita hari ini dengan alunan nasyid daripada Datin Fiza. Assalamualaikum. Silakan Datin. Allah, sepohon daun-daunnya rimbun. Oh lama. Terima kasih semua. Thank you, Dan jika ada Datin. kekurangan, minta ampun dan maaf. InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.